Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang Al-Ijarah. Okey. Saya perkenalkan diri saya adalah Saiful Azamuddin bin Ahmad Syukri daripada kelas di BHU 2F. Nama kad masjid saya adalah BHU 2020-2497. Saya akan bercakap tentang definisi dan dalil. Okey, yang pertama adalah definisi. Al-Ijarah itu berasal daripada perkataan Arab iaitu Al-Ajar yang membawa maksud upah ataupun ganjaran di atas suatu kerja. Al-Ijarah bermaksud bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Menurut istilah fuqaha, Ijarah ialah kontrak untuk mendapatkan khidmat iaitu manfaat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Al-Ijarah ialah kontrak untuk menggunakan manfaat bagi harta dari segi ciri-ciri fizikal seperti bangunan, kereta ataupun dari segi pekerjaan seperti buruh. Untuk dalil pula terdapat 3 dalil. Yang pertama adalah firman Allah dan yang kedua dan ketiga adalah hadis. Firman Allah yang berasal pada surah Al-Qasas ayat 26 hingga 27. Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan untuk mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil kerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Bapa perempuan itu berkata kepada Nabi Musa, aku hendak mengahwini kamu dengan salah seorang daripada 2 anak perempuanku ini, dengan syarat engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Untuk hadis pertama, daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW dan Abu Bakar mengupah tenaga seseorang lelaki Bani Al-Da'il daripada Bani Abd bin Adi, seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta tunggangannya kepada mereka. Mereka berjanji untuk maafkan saya. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta tunggangan mereka kepadanya. Mereka berjanji untuk bertemu dengannya di Gua Tur selepas 3 hari. Pada hari ketiga, lelaki itu pun datang bersama unta tunggangan mereka dan mereka pun berangkat. Untuk hadis kedua pula, daripada Abdullah bin As-Sa'id berkata, kami telah melawat Abdullah bin Maqil dan bertanya kepadanya tentang muzaharah. Maka dia berkata, Tabib telah menjelaskan bahawanya Nabi SAW melarang muzaharah dan membenarkan ijarah, iaitu sewa. Baginda bersabda, tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberi sahabat saya untuk bercakap pula. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safan Muhammad. Nombor metrik BHU 20-24760. Okey. Pada hari ini kita akan menerangkan berkaitan hukum dan pandangan ulama berkaitan Al-Ijarah. Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang bermaksud ganti upah atau menjual manfaat. Secara istilah syariah, menurut ulama usul fiqh Al-Jazari, sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Dalam pengertian yang saya sebutkan tadi, dapat difahami bahawa ijarah adalah menukar sesuatu dengan sesuatu seperti wang. Dasar hukum ijarah adalah Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam surah
At-Talaq ayat 6 yang bermaksud, kemudian jika mereka menyusukan, iaitu anak-anakmu, maka berikanlah kepada maaf sebenarnya saya tak berapa okey. Sambung. Dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang bermaksud, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapaku, ambillah sebagai orang yang berkata pada kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja iaitu pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Dalam ijarah terdapat bermacam-macam jenis memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua jenis, iaitu ijarah terdapat manfaat benda-benda yang dapat dilihat dan ijarah terhadap jasa pekerjaan seseorang. Pada jenis yang pertama, ijarah boleh dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, kenderaan, pakaian, perhiasan dan sebagainya untuk dimanfaatkan kepada penyewa. Sedangkan pada jenis kedua, ijarah baru boleh dianggap terlaksana jika pihak yang disewa iaitu pekerja melaksanakan tanggungjawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang bangunan, memperbaiki komputer yang telah rosak oleh teknisi komputer dan sebagainya. Dengan diserahkan barang dan dilaksanakan pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan wang sewa dan upah tersebut. Dalam ijarah terdapat rukun dan syarat. Menurut ulama Hanafiah bahawa rukun ijarah terhadap ijab dan qabul. Kerana itu akad ijarah sungguh dianggap sah dengan adanya ijab dan qabul tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah terdiri daripada mu'jir, mustajir, manfaat dan sirah, iaitu ijab qabul tersebut. Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan mustajir, sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal, sihat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeza pendapat mengenai keabsahan orang yang berleluasa dalam berperanan sebagai yang melakukan akad ijarah tersebut, dengan syarat harus ada keizinan dari walinya. Kerana itu, akad ijarah seorang kerana itu, akad ijarah seorang anak yang berleluasa bersifat mawquf, iaitu ditangguhkan sampai ada keizinan daripada walinya, iaitu penjaga seseorang budak itu. Sekian daripada saya menyerahkan pembentangan ini kepada kawan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Helmi dari kelas D PHU 2D, PHU 20202474. Saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan rukun dan syarat bagi al-ijarah ni. Rukun sewa. Kontrak sewa mempunyai 4 rukun, iaitu 2 pihak yang berkontrak, 3 perkhidmatan iaitu manfaat yang diberikan dan bayaran sewa atau upah. Rukun pertama, 2 pihak yang berkontrak iaitu pemilik perkhidmatan, manfaat dan penyewa. Pihak yang berkontrak mestilah balil dan berakal. Kontrak sewa tidak sah jika membabitkan kanak-kanak dan orang gila, kerana kedua-dua golongan ini tidak mempunyai kuasa hak milik pada diri sendiri dan harta mereka.
Rukun yang kedua, sigah, iaitu penawaran dan persetujuan. Penawaran iaitu apa jua lafaz yang dilahirkan oleh pemilik perkhidmatan, dan persetujuan iaitu apa jua lafaz yang lahir daripada penyewa dapat menunjukkan persetujuan dan ia dipahami dengan jelas. Persetujuan dan perfahaman mestilah selari. Tidak wujud jurang masa yang lama antara penawaran dan persetujuan. Dan tiga ini tidak bersyarat. Rukun yang ketiga, perkhidmatan iaitu manfaat. Perkhidmatan mestilah mempunyai nilai, contohnya menyewakan rumah untuk didiami. Pemilik perkhidmatan mestilah mampu menyerahkan perkhidmatannya supaya penyewa boleh menggunakannya. Contohnya, pemilik tidak boleh menyewakan rumah yang sudah rosak kepada penyewa. Khidmat diperoleh oleh pengupah, bukan oleh orang yang diupah. Contohnya, mengupah orang yang menunaikan haji. Pahala haji akan diperoleh oleh pengupah. Khidmat mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak dari segi barangan, sifat dan kadarannya. Rukun keempat, bayaran sewa. Syarat bayaran sewa iaitu bayaran itu mestilah bayaran yang suci dan tidak mengandungi unsur-unsur riba. Bayaran sewa boleh digunakan dan bernilai seperti duit. Bayaran sewa diketahui oleh kedua-dua pihak. Bagi jenis dan syarat penyewa pula, terdapat dua jenis kontrak sewa, sewa barangan dan sewa jaminan. Sewa barangan. Sewa barangan ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperoleh dari barangan tertentu, contohnya sewa rumah. Syarat bagi sewa barangan ialah barang yang disewa mestilah ditetapkan. Barangan yang disewa mestilah wujud dan dipamerkan di hadapan kedua-dua pihak ketika memeterai kontrak sewa tersebut. Penyewa boleh menggunakan perkhidmatan serta-merta selepas kontrak ditandatangani. Bagi sewa jaminan pula, sewa jaminan ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperoleh melalui jaminan pemilik. Contohnya, mengupah seseorang untuk menjahit pakaian. Syarat bagi sewa jaminan, bayaran sewa adalah serta-merta dan diserahkan dalam majlis kontrak. Spesifikasi barangan yang ditawarkan, perkhidmatan itu hendaklah dinyatakan dengan jelas. Itu saja bagi saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hirbin Ramli. Saya daripada kelas DPSU 2E dan nombor metrik saya DHU 2020-25304 dan saya akan menerangkan mengenai aplikasi daripada Al-Ijarah. Okey, aplikasi ni lebih kepada produk-produk perbankan. Okey, produk-produk perbankan berasaskan ijarah ad-dhimmah. Berdasarkan pemerhatian terhadap produk-produk perbankan Islam di Malaysia, kontrak ini diaplikasikan dalam produk-produk berkaitan modal kerja ataupun dalam bahasa Inggeris working capital, perolehan aset dan pembiayaan projek financing. Selain daripada tujuan-tujuan tersebut, kontrak ini juga boleh diaplikasi dalam pembiayaan perjalanan, perbuatan dan pendidikan. Produk-produk ini pula ditawarkan merangkumi 3 segmen pelanggan, iaitu pelanggan runcit ataupun retail clients, pelanggan perusahaan kecil dan sederhana, small medium enterprise clients, dan pelanggan corporate clients. Produk-produk yang dimasukkan ni dia terbahagi kepada 3, iaitu apa? Yang pertama aimat, yang kedua istisna dan aimat, dan yang ketiga musyarakah mutanaqisah. Okey. Yang pertama iaitu tentang produk pembiayaan berasaskan kontrak aimat.
Okey, yang ni modus operandi pembiayaan ini melibatkan pihak bank selaku pemilik rumah atau bangunan komersial yang membiayai sejumlah pembiayaan kepada pihak pemaju bagi tujuan pembangunan rumah atau bangunan komersial tersebut. Seterusnya, pihak bank menyewakan rumah atau bangunan itu kepada pihak pelanggan berdasarkan jumlah dan tempoh sewaan yang telah dipersetujui. Okey, yang telah dipersetujui pada akhir tempoh matang sewaan, pihak bank akan menjual rumah dan atau bangunan tersebut kepada pihak pelanggan sama ada dengan harga sewaan terakhir atau dengan nilai nominal. Okey, pada pemerhatian tersebut walaupun tidak dinyatakan kewujudan kontrak istisna telah pun berlaku di antara pihak pemaju dengan pihak bank. Pada masa yang sama, turut berlaku undisclosed agency yang mana pihak pelanggan membayar 10% deposit untuk bank sebelum berlakunya kontrak ijarah di antara pihak bank dan pelanggan. Okey, yang seterusnya, yang kedua iaitu produk pembiayaan berasaskan kontrak istisna dan aimat. Produk pembiayaan ini terdiri daripada kontrak istisna muazzi, ijarah ad-dhimmah dan aimat. 3. Produk telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah BNM pada mesyuarat ke-68 bertarikh 24 Mei 2007. Modus operandi pembiayaan ini bermula apabila pelanggan menandatangani perjanjian jual beli dengan pemaju dan membayar deposit sebanyak 10%. Kemudian, pelanggan akan memohon pembiayaan daripada institusi kewangan Islam menerusi kontrak istisna yang dengannya pelanggan akan menjual rumah tersebut secara istisna. Okey, secara istisna kepada institusi kewangan Islam, iaitu istisna muazzi atau istisna selari. Pelanggan juga akan menandatangani kontrak ijarah ad-dhimmah untuk menyewa rumah yang masih dalam pembinaan tersebut. Sehubungan dengan itu, pelanggan akan mula membayar sewa bulanan walaupun rumah tersebut masih dalam pembinaan. Institusi kewangan Islam akan membayar harga pembelian rumah secara istisna kepada pelanggan dengan mengkreditkan jumlah bayaran tersebut ke dalam akaun khas pelanggan seperti yang disetujui dalam kontrak istisna. Seterusnya, institusi kewangan Islam selaku wakil kepada pelanggan akan membuat pembayaran daripada akaun khas pelanggan tersebut kepada pemaju secara berperingkat. Setelah rumah siap dibina sepenuhnya, pihak institusi kewangan Islam akan meneruskan sewaan rumah tersebut kepada pelanggan melalui kontrak aimat. Apabila pelanggan menyelesaikan sewaan terakhir, institusi kewangan Islam boleh menghadiahkan hibah ataupun kata hibah rumah tersebut kepada pelanggan atau menjualnya kepada pelanggan dengan harga nominal. Okey, dan seterusnya yang ketiga iaitu produk pembiayaan berasaskan konsep musyarakah mutanakisah. Okey, yang ketiga ni pula kalau pendek dia musyarakah mutanakisah ni MM. Okey, 2 huruf je lah, MM. Musyarakah mutanakisah MM adalah digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan di mana satu rakan kongsi membeli keseluruhan hartanah dari rakan kongsinya secara berancuran. Seterusnya, MM adalah produk hibrid yang merangkumkan 3 jenis kontrak iaitu syirkah yang pertama ataupun yang bermaksud perkongsian. Seterusnya, yang kedua ijarah dan ijarah ad-dhimmah dan ijarah ad-dhimmah yang kedua. Yang ketiga bai' iaitu jual beli. Jenis kontrak ini kebiasaannya digunakan untuk membeli hartanah. Produk MM ni ataupun musyarakah mutanakisah ni yang merangkumi akad ijarah ad-dhimmah telah diluluskan oleh Penasihat Syariah BNM pada mesyuarat ke-68 bertarikh 24 Mei 2007 juga. Okey. Modus operandi pembiayaan ini dapat diringkaskan kepada 5. Okey, kepada 5. Yang pertama, pihak bank dan pelanggan akan melaksanakan perjanjian perkongsian pemilikan hartanah. Yang pertama. Yang kedua,
pihak pelanggan biasanya akan menyumbangkan 10% daripada harga belian. Manakala pihak bank akan membayar baki selebihnya sebanyak 90%. Dan yang ketiga, pihak pelanggan akan menggunakan hartanah dan membayar ansuran yang mencakupi amount sewa bulanan serta pembelian share yang dimiliki oleh pihak bank ke atas hartanah berkenaan. Sepanjang tempoh pembinaan aset ijarah berlaku kontrak ijarah az-zimmah. Dan yang keempat, share yang dimiliki oleh pihak bank akan dibeli secara berkala oleh pihak pelanggan melalui bayaran bulanan yang akan juga berkurangan selaras dengan pengurangan unit milik bank. Dan yang terakhir, yang kelima, pada penghujung tempoh kontrak, kesemua share bagi hartanah berkenaan menjadi milik pelanggan dan hak milik hartanah akan dipindah milik kepada pihak pelanggan. Okey, jadi maksudnya daripada ketiga-tiga produk di atas iaitu aimat, istisna dan aimat dan musyarakah mutanakisah ni, daripada tiga-tiga ni, pelanggan selaku penyewa membayar ujrah ataupun advance rental kepada pihak bank bermula semasa tempoh pembinaan aset ijarah. Sebagaimana dalam produk konvensional yang mana pelanggan membayar kadar amount faedah ataupun interest servicing, pelanggan hanya membayar amount keuntungan, profit servicing, sepanjang tempoh pembinaan aset ijarah tanpa membayar jumlah ansuran penuh. Okay. Pelanggan hanya membayar ansuran penuh apabila aset tersebut telah disiapkan dan diserahkan kepada pelanggan oleh pemaju ataupun kontraktor. Sekian, itu sahaja daripada saya dan kami semua minta maaf atas kekurangan masalah dari masalah connection line kami dan sekian, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.